Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Assalamualaikum. Jelas ke suara Ana? Ada siapa tengok ni? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ni kelas yang kelima. Minta abang semua maklumkan adakah suara Ana jelas ataupun tidak. Ibu-ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba Amar buka page Ustaz Omar. Okey tak? Keluar komen-komen tak? Ya. Jelas ke? Komen ada jelas. Assalamualaikum Ustaz. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak boleh tengok, saya tak boleh nampak komen ni. Baik. Kita mulalah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mula, jangan lupa tag kawan-kawan. InsyaAllah, moga Allah Subhanahu Wa Taala sebarkan ilmu ni kepada semua orang. Walaupun ramai mungkin tidak dapat hadir pada malam ini, kita harap mereka dapat juga melihat ilmu ni pada besok hari ataupun bila waktu lapang mereka. Dan jangan lupa tekan butang share kepada semua ahbab. Moga Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taufik. Jadi InsyaAllah ni kita akan mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hassin akhlaqana bil hilm wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada semua pendengar dan penuntut-penuntut ilmu yang daripada berbagai tempat-tempat di alam Melayu lah terutamanya. Ada pelajar-pelajar kita di Mesir juga kan? Okey, tolong sebutkan siapa yang hadir bersama dengan kita dan tempat masing-masing insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Moga saya dapat tahu keberadaan antum dalam majlis kita ini insya-Allah Taala. Baik, disebabkan ada masalah teknikal, Fadil Ustaz Omar tak dapat hadir bersama dengan kita. Tapi insya-Allah Fadil Ustaz Omar sentiasa dalam hati masing-masing lah. Baik. Okey. InsyaAllah kita akan masuk pada hari ini sambungan pada perbincangan wahdaniyah ataupun perbincangan menyabitkan ketuhanan Allah Subhanahu, menyabitkan
keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan menyangkal. Orang yang menafikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Baik, kalau ibu ayah semua ingat, kita dah mengaji dalam menyabitkan keesaan Allah, kita ada berapa dalil? Ada 4 dalil. Kesemuanya kuat-kuat belaka. Yang pertama, asal penciptaan segala sesuatu itu yang kita yakini adalah satu. Kalau orang tu nak kata di sana ada 2, maka kena datangkan apa? Kena datangkan dalil. Ada Tuhan yang apa? Yang nombor 2. Ada tak? Tak ada. Baik, kemudian yang kedua, dalil yang kedua, bila kita lihat makhluk-makhluk ataupun bila kita lihat sekeliling kita, tak ada satu pun yang layak menjadi Tuhan. Sebab apa tak ada satu pun layak menjadi Tuhan? Kerana semuanya makhluk, betul? Kerana semuanya apa? Kerana semuanya makhluk. Ahlan, Cik Zainal Abidin, Daus, ahlan bikum. Zanih tu, daripada Kahira Mesir tu, Masya Allah. Baik. Kita kata apa? Bila kita tengok sekeliling kita, tak ada yang layak pun menjadi Tuhan. Kesemua makhluk. Maknanya sama macam kita berubah. Boleh? Kemudian, bila kita lihat dalil yang ketiga, lagi menjelaskan kepada kita yang kalau kita kata di sana ada 2 Tuhan membawa kepada suatu yang mustahil. Mustahil yang pertama adalah kalau di sana ada 2 Tuhan dan Tuhan A kata nak hidupkan Ali, Tuhan B tak mau nak hidupkan Ali, maka dia akan ada berapa? 3 kebarangkalian. Yang disebutkan daripada kebarangkalian itu 2 terbatal, hanya 1 yang apa? Yang boleh diterima. Apa dia? Kita kata kedua-dua kebarangkalian yang pertama, kedua-dua kehendak terlaksana. Kita kata mustahil. Sebab apa mustahil? Kalau Tuhan A nak hidupkan Ali, Tuhan B nak matikan Ali, maka kalau kita kata kedua-dua kehendak terlaksana, maknanya Ali dan Ali itu akan disifatkan hidup dan mati dalam satu masa. Itu adalah mustahil. Boleh? Kebarangkalian yang kedua, kalau kita kata ada 2 kehendak tadi, kebarangkalian yang kedua apa? Kedua-dua kehendak tidak terlaksana pun itu adalah mustahil. Sebab apa mustahil? Kerana dia akan membawa bahawa Ali itu disifatkan tidak hidup, tidak mati. Boleh? Maka dengan itu terbantallah kebarangkalian yang kedua. Dan sekarang ini hanya terbaki kebarangkalian yang ketiga sahaja. Apa kebarangkalian yang ketiga? Iaitulah hanya salah satu daripada 2 Tuhan kehendaknya sahaja yang terlaksana. Maksudnya salah satu saja. Salah satu saja. Yang lain tidak apa? Tidak terlaksana. Taufik awak lambat Taufik. Taufik, tag kawan-kawan yang lain. Awak lambat tu. Baik. Jadi faham? Dengan kita kata andaian yang mengatakan ada 2 Tuhan lah kali akan berakhir dengan hanya satu Tuhan. Boleh? Yang nak kata kedua-dua Tuhan berkuasa ataupun kedua-dua Tuhan tidak berkuasa, itu adalah mustahil. Mestilah kali terbitnya satu Tuhan sahaja. Kemudian yang keempat, kita kata kalaulah ada 2 Tuhan juga, dia akan membawa kepada benda yang mustahil juga. Macam mana Ustaz? Kita kata kalaulah contohnya Tuhan tu dia bahagi perkawasan. Ada dia Tuhan A jaga langit, Tuhan B jaga bumi. Tuhan A jaga apa? Jaga langit, Tuhan B jaga apa? Jaga bumi. Dia akan membawa kepada suatu yang mustahil juga. Apa yang mustahil? Iaitu akan ada percanggahan yang amat sangat antara 2 makhluk daripada 2 Tuhan tadi. Tak ada kesinambungan. Tapi yang kita lihat dengan mata kepala kita, ada kesinambungan ke tak? Kita lihat ada kesinambungan. Hubungan matahari dengan tumbuh-tumbuhan jelas, dengan alam bumi jelas, dengan air, dengan semua jelas, dengan faham tak kat situ? Maka dengan itu bahawasanya sabit di depan mata kita kebenarannya bahawasanya Tuhan itu adalah satu sahaja.
Kemudian kita dah cerita kepada ibu dan ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan puak-puak yang menafikan tauhid, menafikan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Ada beberapa puak kita cerita. Ini revision saya cerita yang kemarin dulu. Kemarin saya ada meeting, saya tak sempat. Saya tak sempat apa? Nak hadir dengan antum, tak sempat pulang pada waktu dia. Ya. Baik. Jadi kita kata puak-puak yang menafikan tauhid adalah yang pertama Kristian. Yang pertama apa dia? Kristian. Yang kedua adalah puak di sini orang yang menyembah berhala. Yang ketiga adalah orang Majusi. Dan yang keempat orang-orang yang menyembah alam. Yang menyembah apa? Menyembah alam. Itu yang keempat. Dan kita dah nyatakan pada semalam berkenaan dengan apa dia? Berkenaan dengan puak-puak Kristian. Betul tak sama? Kita dah cerita apa dia? Berkenaan dengan puak-puak Kristian. Kristian depa mendakwa. Macam mana depa boleh ni menafikan keesaan Allah Taala? Mereka mendakwa pada Nabi Isa tu. Betul? Sedangkan yang Tuhannya adalah siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada 3 puak. Yang pertama, depa mendakwa bahawasanya Tuhan Nabi Isa itu anak Tuhan. Yang kedua, depa mendakwa Nabi Isa itu adalah Allah. Yang ketiga, depa mendakwa Tuhan tu ada 3, Nabi Isa, Siti Maryam dengan Allah. Semua kita kata kesemua dakwaan mereka itu tidak tepat. Sebab apa? Yang depa dakwa Nabi Isa sebagai Tuhan, depa dakwa sebagai Nabi Isa Tuhan, Nabi Isa beribadat pada Allah Taala, betul? Siti Maryam depa dakwa sebagai Tuhan, Siti Maryam pun beribadat pada Allah Taala. Jadi depa beribadat tu depa beribadat kepada siapa? Depa beribadat kepada Tuhan yang sebenar. Dan depa tu bukan Tuhan. Boleh faham? Depa makan minum tak? Depa makan minum. Orang Kristian kata Nabi Isa mati, Siti Maryam pun mati. Mati bukan Tuhan lah. Boleh faham kat situ. Baik, lepas tu yang depa kata anak Tuhan tak? Kalau kita kata anak Tuhan, maksudnya anak ni mesti sejenis, betul tak? Mesti sejenis dengan Tuhan. Kalau kita panggil anak manusia, maka dia manusia. Kalau anak Tuhan, maksud dia anak. Sekarang Nabi Isa tu Tuhan ke manusia? Manusia. Makan, minum, mati dan sebagainya. Maka dia itu bukanlah dikira sebagai apa? Dikira sebagai anak Tuhan dengan dalil yang jelas dan nyata. Boleh faham? Nampak? Faham tak sekarang ni? Ini revision yang kita dah ambil pada kemarin dulu. Boleh? Dapat sekarang ni? Okey, jom insya-Allah taala kita pindah kepada puak yang ketiga, puak yang keempat, puak yang kedua, ketiga dan keempat, insya-Allah taala. Ni senang. Waalaikumsalam Ibu Norizan. Terima kasih Ibu Maryam, tolong share kepada sahabat-sahabat yang lain. Baik, alhamdulillah. Okey. Kita tengok berkenaan dengan akidah penyembah berhala. Okey. Berkenaan dengan menafi, menyangkal sahihnya menyembah berhala ni, saya rasa ini adalah sangat-sangat senang. Betul tak? Sangat-sangat senang lah. Sebab apa? Pertama, apa yang mereka sembah daripada patung-patung adalah batu yang tidak memberi manfaat. Jadi nak menyangka mereka itu adalah sekutu Allah Ta'ala adalah sangat-sangat dangkal. Manusia pun tak layak didakwa, dikira sebagai Tuhan, apatah lagi berhala yang berupa batu-batu. Boleh? Senang tak itu? Itu senang kacang lah. Berkenaan dengan penyembah berhala. Boleh? Okey. Jom kita baca. Waalaikumsalam. Ibu Rozanah. Ahlan bikum. Baik, jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi misyaikhina wa bi'ulumikum fid daraini amin. Qala permasalahan pada menolak dakwaan penyembah berhala
Dalil atas kebatilan agama mereka itu dari 4 sudut. Pertama, berhala itu baharu. Berhala itu makhluk. Kerana mereka lah yang mencipta dengan tangan mereka sendiri. Manusia yang cipta berhala itu sendiri. Suatu yang baharu tidak boleh menjadi Tuhan. Oleh itu Nabi Ibrahim telah mengeji mereka dengan katanya, Qala ata'buduna ma tanhitun, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mereka berkata, patutkah kamu menyembah benda-benda yang kamu pahat? Itu dia. Padahal Allah yang mencipta kamu dan apa yang kamu buat itu. Jadi jelaslah, yang kita cipta pula kita sembah, itu memang tak logik, tak masuk akal. Baik. Waalaikumsalam Cik Abdul Manaf. Ahlan bikum. Tu apa panjang salam tu. Khatinah Makngah tu. Ibu Khatinah Makngah tu, masya-Allah. Baik, saya salah yang panjang. Baik. Kedua, berhala-berhala itu tidak bersifat dengan sifat-sifat ketuhanan. Seperti Al-Hayah, maha hidup, Al-Ilmu, maha mengetahui, Qudrah, maha berkuasa, dan selain itu. Oleh itu kata Nabi Ibrahim kepada bapaknya, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَا تَعْبُدُ مَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. Ketika dia berkata kepada bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku, mengapa kamu menyembah benda yang tidak mendengar dan tidak melihat serta tidak dapat menolongmu walau sedikit pun? Nabi Ibrahim kata, ni Nabi Ibrahim berhujah. Nabi Ibrahim gelaran dia apa, Mak? Burhanuddin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sebabkan dia ni orang yang apa? Kuat berhujah. Dia kata kepada siapa? Bapa dia. Ataupun dalam riwayat, bapa saudara dia. Sebab apa hampa menyembah suatu yang apa? Tidak mengetahui, tidak ada kemampuan, tidak hidup. Boleh faham kat situ? Maknanya apa? Maknanya perkara-perkara ini tidak layak menjadi Tuhan, apatah lagi sekutu Tuhan. Kerana tidak memiliki sifat-sifat kesempurnaan yang kita sebutkan tadi. Boleh faham? Okey, siapa yang faham sudut yang kedua tolong tulis dekat komen faham. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un." Dan demi sungguhnya, jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang mencipta langit dan bumi? Sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Katakanlah pada mereka, kalau demikian, bagaimana fikiran kamu tentang yang kamu sembah yang lain daripada Allah itu? Jika Allah hendak menimpakan daku dengan suatu bahaya, dapatkah mereka mengelakkan atau menghapuskan bahaya itu? Maknanya apa? Kalau Allah Ta'ala menghendaki pada manusia ini Allah Ta'ala timpakan bala, berhala ni boleh tolak tak? Dia kalau anjing kencing pun tak boleh mengelak, apatah lagi nak menolak bala yang bakal timpa kepada manusia. Boleh? Baik, dalil yang ketiga, sudut yang ketiga, terjadi ke atasnya fana dan kehinaan. Tidakkah kamu lihat bagaimana Nabi Ibrahim AS menjadikan mereka berderai supaya ia menjadi hujah ke atas kaumnya. Nampak? Nabi Ibrahim hancurkan berhala yang disembah oleh kaum dia. Tambahan pula, tak kala dibuka kota Mekah dan dimasuki Rasulullah SAW sekitar Kaabah, terdapat berhala yang diikat dengan kuat. Nabi SAW telah mengisyaratkan dengan tongkat di tangannya kepada berhala-berhala tersebut sambil berkata, Ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Telah datang yang hak dan hancurlah yang batil. Sungguhnya yang batil itu pasti hancur musnah. Nabi SAW bila masuk kota Mekah kan berhala ni penuh dengan 360 berhala. Kota Mekah ni penuh dengan 360 berhala. Nabi tunjuk satu demi satu, jatuh hancur berhala-berhala yang disembah tadi. Boleh? Dan maksudnya tak layak jadi Tuhan apa, tak dapat mempertahankan diri dia pun langsung. Boleh tak? Maka ketika diisyaratkan kepada berhala pada mukanya, jatuh terlentang. Dan yang diisyaratkan pada tengkuknya, jatuh tersungkur. Sehinggalah tidak ada suatu pun berhala yang ada, melainkan kesemuanya jatuh.
Keempat, apa yang telah kami kemukakan dari dalil-dalil tauhid. Ini jelaslah. Baik. Kita pindah kepada puak yang ketiga. Siapa puak yang ketiga ni? Puak Majusi. Mereka ni mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Macam mana? Jom kita tengok. Iaitu pada kata mereka yang baik daripada cahaya dan buruk itu daripada kegelapan. Begitulah juga menolak dakwaan mereka yang menyembah api, matahari atau perkara semisalnya. Boleh? Jadi siapa yang sembah apa? Matahari, siapa yang sembah api, siapa hakikatnya depa syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya tidak ada hujah berkenaan dengan ketuhanan siapa yang mereka sekutukan Allah Ta'ala tadi dengannya. Boleh? Baik. Ini pun senang je. Sembah api. Sembah cahaya. Ada apa? Makhluk. Cahaya ni makhluk. Bila kita buka lampu ada. Bila kita tutup mati padam. Layak tu jadi cahaya tu jadi Tuhan. Tobat tak layak. Betul tak? Habis itu. Dalil atas kebatilan dakwaan mereka itu dari dua sudut. Pertama, apa yang telah kita kemukakan daripada dalil-dalil tauhid. Dalil tauhid menunjukkan bahawasanya apa kita sebut tadi, alam ni tak boleh ada dua Tuhan. Kemudian kita nyatakan lagi, siapa yang cuba nak datangkan bahawa di sana ada Tuhan selain Allah Ta'ala, pasti gagal. Sebab apa yang dia cuba datangkan, daripada matahari ke, daripada bulan ke, daripada bintang, hakikatnya semua makhluk. Tak layak menjadi apa? Menjadi Tuhan. Boleh? Yang kedua, matahari, bulan, bintang, cahaya, kegelapan dan lainnya terzahir padanya itu kesan penciptaan dan sifat baharu. Maka lihatlah kepada pembuktian Nabi Ibrahim AS dengan terbenamnya semua itu menunjukkan ianya bukanlah Tuhan. Lihatlah pada apa yang terjadi padanya daripada perubahan dengan gerhana dan lainnya. Nescaya terzahirlah bagi kamu sifat baharu dan berhajatnya. Maka apa yang sedemikian halnya bukanlah Tuhan dan bukanlah yang mencipta sesuatu pun daripada segala yang baharu ini. Firman Allah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Dalam pada itu orang-orang kafir menyamakan suatu yang lain dengan Tuhan mereka. Maknanya apa? Ayat Quran ni jelas-jelas kata Allah Ta'ala yang cipta cahaya dan kegelapan. Jadi cahaya itu adalah makhluk. Firmannya lagi, wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kuasaannya ialah malam dan siang serta matahari dan bulan. Jangan kamu sujud pada matahari dan janganlah pula sujud pada bulan. Dan sebaliknya hendaklah kamu sujud kepada Allah yang menciptakannya. Kalau betullah kamu hanya beribadat kepada Allah. Tambahan pula, dakwaan mereka ini sekadar dakwa yang tiada dalil ke atasnya. Maknanya apa? Dakwa lah. Semua kalau nak semua diberi kebenaran berdakwa, semua boleh dakwa, betul tak? Tapi bila dia dakwa, dia menyatakan dalil, tak ada orang mampu untuk apa? Menyatakan dalil. Sangkut tak? Suara saya jelas? Ibu ayah, tolong komen. Ada kata sangkut tu? Sangkut ke suara saya? Tolong komen. Allah. Dia kata sangkut loading. Loading Sangkut Aman? Baik. Apa ramai dia? Itu. Allah. Taufik okey Taufik? Tapi seorang je tulis ni. Jelas. Jelas. Okay, baik. Jelas. Okay, jom. Sambung insya-Allah. Permasalahan. Okay, yang keempat, yang terakhir, puak-puak yang sesat ni, yang mensyirikkan Allah Ta'ala ni, yang kita nak sangkal dakwaan mereka adalah ahli tabiat. Tu dia, yang menyembah alam ni.
yang dia berkata tak, siapa Tuhan? Alam semesta ni lah Tuhan. Tu dia mampu. Alam semesta ni lah apa? Adalah Tuhan. Boleh? Tadi jelas dah lah ni. Okey, alhamdulillah. Terengganu semua jelas dah? Okay, baik. Permasalahan pada menolak dakwaan mereka yang mendakwa alam tabi'i memberi kesan. Dalil yang menunjukkan kebatilan dakwaan mereka dari dua sudut. Bahwasanya alam tabi'i tidak bersifat dengan sifat hayah maupun kudrat atau iradat, maka tidak harus menisbahkan kepadanya mana-mana perbuatan. Kedua, kepelbagaian perkara menunjukkan bahawa alam tabi'i ini tidak memberi bekas kerana tidak akan terbit daripadanya melainkan satu jenis sahaja. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi samaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami keluarkan dengan air hujan itu buah-buahan yang berlainan jenis dan rupanya. Dan di antara gunung gandang pula ada yang mempunyai jalur-jalur serta lorong-lorong putih dan merah yang berlainan warnanya, yakni tua dan muda, dan ada juga yang hitam legam. Itu dia. Lagi firman-Nya, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatun min a'nab wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanun wa ghairu sinwan yusqa bima'in wahidin wa nufassilu al-ayat wa nufaddilu ba'daha 'ala ba'din fil ukul inna fi dhalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi ada beberapa potong tanah yang berdekatan tetapi berlainan keadaannya, dan padanya ada kebun-kebun anggur dan jenis-jenis tanaman serta buah-buah tamar, kurma yang berumpun dan yang tidak berumpun. Semuanya disiram dengan air yang sama, dan kami lebihkan buah setengahnya dari setengahnya yang lain pada bentuk rasa dan baunya. Sungguh yang demikian mengandungi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mahu berfikir serta memahaminya. Itu dia. Baik, Ustaz, yang ni selalulah. Dulu ni dah ada orang-orang yang mereka menafikan kewujudan Allah. Lepas tu kita kata, siapa cipta hamba? Siapa cipta hamba? Dia berkata, Mother Nature lah cipta kami. Mother Nature. Nature yang cipta kami. Semua tu bohong semua. Kita kata yang pertama, kenapa dakwaan mereka bohong? Kata Tok Guru. Yang pertama, batu-batu ni, ataupun unsur-unsur ni yang kita mengaji dalam kimia tu, mereka tu ada sifat berilmu ke? Mereka itu ada sifat kehidupan. Mereka boleh main tolong cipta ke? Kita kata, kita kalau cerita kat budak-budak pun, kata apa? Pepsi ni dekat dalam peti ais tu, dia buka pintu, dia lari. Budak-budak pun kata, tak sangka lah pakcik ni bodoh sungguh. Tu dia. Ni apa, istana pasir ni dia jadi sendirilah. Dia pasir tu pakat-pakat tolak sama sendiri, kemudian jadi istana. Tu orang panggil apa? Orang gila pun malu nak kata macam tu. Tu dia. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita kata alam tabi'i inilah yang menjadikan, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan jadinya perkara-perkara ke alam semesta ni, nescaya kejadiannya semua selaras. Betul tak? Maknanya apa? Takkan ada beza manusia ni hitam putih, tak ada. Takkan ada beza apa, buah-buahan ini bentuk dan warna dan rasa, semua akan apa? Akan terjadi dalam satu bentuk dan dalam keadaan yang serentak. Takkan ada yang datang kemudian ataupun datang apa? Datang lewat. Betul tak kat situ? Betul tak? Cuba aja buat apa-apa macam eksperimen. Cuba buat apa macam-macam eksperimen. Boleh? Kita kata, kalau contoh,
kita nak apa? Nak apa? Nak apa eksperimen lah. Apa eksperimen. Contoh kan. Kalau kita baru ni anak duk buat apa? Depa duk buat macam gunung berapi volcano apa. Campur baking soda dengan apa? Dengan cuka. Boleh? Lepas tu dibubuh warna padanya warna merah. Bagi nampak volcano. Maka bila kita letak cuka, dia akan berbuih naik. Naik tu. Boleh? Dia akan naik buih tu. Baik. Kita kata, kita ulang beberapa banyak kali pun, dengan bahan yang sama, akan keluar benda yang sama. Betul tak? Maksudnya apa? Dengan soda bicarbonate, dengan apa? Apa dia? Soda bicarbonate, lepas tu dengan cuka, lepas tu dengan pewarna-warna merah. Akan keluar buih semua warna merah. Boleh faham? Tak. Buatlah 10 kali pun keluar benda sama. Boleh? Tapi bila kita tengok dekat alam semesta ni, itu dipanggil apa? Interaksi kimia kan? Interaksi kimia. Betul tak? Interaksi kimia. Tapi bila kita tengok di alam semesta ni, boleh? Kita tengok di alam semesta, tanah sama. Betul tak? Tanah sama. Tapi keluar benda yang lain-lain. Keluar benda yang apa? Lain-lain. Sepatutnya kalau itu adalah interaksi kimia, akan keluar benda yang sama. Faham tak? Macam kita buat tadi. Bila ada benda tu, bila ada benda apa? Ada benda yang kita sebutkan daripada cuka, soda bicarbonate dan warna merah, akan keluar apa? Keluar buih warna merah melambung. Kalau kita kata itu dipanggil kerja apa? Kerja dipanggil tidak balas kimia. Kalau kita kata alam ni jadi atas tidak balas kimia, mesti akan jadi apa? Semua benda yang sama. Boleh? Tapi yang berlaku di alam semesta benda yang sama ke benda berbeza-beza? Bila kita tanam, saya pun tanam apa? Sayur. Makcik pun tanam sayur. Tapi sebab apa sayur makcik besar gemuk lagi daripada sayur saya? Tu dia, betul tak? Betul tak? Ibu ayah betul tak? Awak manis lagi. Awak bila kita tengok ni, biji benih sama. Tapi keluar pokok ni besar, pokok ni kecil. Boleh? Pokok ni warna apa kuning-kuning, tak sihat sikit. Pokok ni sihat. Tu macam mana tu beza? Jadi kita tahu itu adalah apa? Adalah kehendak Allah Ta'ala, bukan atas tindak balas kimia. Faham tak kat situ? Faham tak? Tu dia. Habis kat situ. Okay. Nampak? Faham? Kita pindah kepada fasal yang ketiga, insya-Allah Ta'ala. Tidak balas yang ketiga. Baik, setakat ni boleh? Boleh tak saya sambung lagi? Sikit lagi boleh? Kita habiskan bab yang fasal yang ketiga. Boleh? Baik, jom kita sambung. Qala al-musannifu rahimahullah, fasal ketiga. Pada menyabitkan sifat-sifat Allah. Tu dia, habis. Baik, kita dah habis alhamdulillah daripada bab ilahiyat, ketuhanan. 2 bab yang awal, alhamdulillah. Yang ni bab yang paling susah. Yang lain ni semua senang-senang dah. Yang lain semua apa? Semua senang-senang. Senang lah insya-Allah. Tak payah pun. Boleh? Baik. Yang pertama, kita dah tahu. Kalau orang tanya Allah Ta'ala ni betul ke ada? Kita kata ada. Dalil sekian-sekian. Kemudian kalau orang tanya betul ke Allah Ta'ala ni Esa? Kita kata betul. Ini dalil-dalil dia. Kalau ada siapa cuba bangkang, kita akan mampu jawab juga. Betul tak? Kita akan mampu apa? Mampu jawab juga. Tak kira lah orang Kristian ke, tak kira lah orang apa? Majusi ke, penyembah berhala ke, yang menyembah alam, dia anggap Tuhan tak ada. Takkan apa? Takkan dapat mampu mereka menggoyah keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tak? Ibu ayah, rasa nampak tambah keyakinan sikit tak? Ke sebelum ni mengaji tak faham?
Okey tak? Tu dia. Fasal yang Tak ketiga, kita akan cerita berkenaan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah. Bila kita dah tahu Allah tu ada, kita dah tahu Allah tu esa, kita nak kenal sifat-sifat Allah Ta'ala. Kesempurnaan dia tu. Yang kita duk kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji tu. Puji tu maknanya apa? Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita nak belajar yang wajib kita ketahui, jom kita baca. Qala al-musannifu rahimahullah, ketahuilah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, hayyun, tidak mati. Dia al-awwal, sebelum segala sesuatu. Al-akhir, selepas fana segala sesuatu. Maha mengetahui, al-alim, bagi tiap-tiap satu, mengetahui rahsia yang lebih tersembunyi. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maksudnya, tiada tersembunyi padanya suatu yang ada di bumi dan juga yang ada di langit. Dia maha menghendaki bagi sekalian makhluk, lagi maha memperbuat bagi apa yang dia kehendaki. Tidak terjadi suatu dalam alam malakut ini suatu pun melainkan dengan qada dan qadar dan kehendaknya. Apa yang dia kehendaki terjadi dan apa yang tidak dikehendakinya tidak terjadi. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu, maha berkata-kata, maha mendengar, maha melihat, dan dia mendengar segala sesuatu dan melihat segala sesuatu. Itu dia. Baik, seterusnya. Waalaikumsalam Ibu Jamaliah. Ahlan. Baik, seterusnya kita nak mengaji berkenaan dengan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ringkaskan jalan untuk kita nak mudah faham bab ini. Apa dia? Ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, ulama Asy'ariyah wal Maturidiyah, mereka meringkaskan sifat-sifat induk yang menzahirkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 7. Sifat-sifat induk yang menzahirkan apa? Kesempurnaan Allah Ta'ala itu ada berapa? Ada 7. Ini kita dah ngajilan dalam sifat 20 tu. Qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. 7. Kalam, qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Ada apa? 7 semua sifat tadi. Itu dia panggil sifat-sifat utama. Kenapa kita panggil sifat-sifat utama? Sifat-sifat utama tu maknanya bila kita lihat sesuatu kejadian yang akan otomatik akal dapat tangkap daripada sifat-sifat kesempurnaan adalah 7 sifat yang utama ni. 7 sifat yang apa? Yang utama ni. Contoh, kita dengar, kita nampak bagaimana alam semesta ni besarnya. Kita dapat bayangkan kudrat Allah Ta'ala. Bagaimana alam semesta ni bersistematik, kita dapat bayangkan ilmu Allah Ta'ala. Bila kita lihat berbagai jenis makhluk yang ada pada alam ini. Saya ni handsome, Ustaz Ahmad tak handsome. Lepas tu ada girl, ada boy, ada hitam, ada putih. Boleh faham? Kita tahu di sana ada kehendak daripada Allah Ta'ala. Bila kemudian kita tengok ada sifat-sifat ni, confirm lah yang ada sifat ini hidup. Betul tak? Confirm yang ada sifat ni hidup. Mana boleh batu, kita kata batu ini berkuasa? Boleh? Bolehkah kita kata batu ini berkuasa? Boleh? Oh, batu ini berilmu. Boleh? Tak boleh sebab dia tak hidup, dia mati. Boleh? Yang layak untuk kita kata berkuasa, berilmu dan sebagainya adalah mesti ada padanya sifat hidup. Boleh faham? Sifat apa? Sifat hidup. Boleh? Okey. Kemudian kita tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan wahyu. Menurunkan apa? Menurunkan wahyu. Bercakap dengan nabi-nabi. Menyampaikan taklimat. Kita tahu Allah Ta'ala ni berkata-kata. Boleh faham tak? Kemudian kita tahu
Allah Ta'ala mendengar rintihan kita. Ya Allah, corona ni saya tak ada duit. Ya Allah. Ya Allah, saya takutlah kena corona ni. Ataupun, na'udzubillah, ada orang sakit. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kita, saya ni. Sembuh penyakit dia tadi. Apa yang diminta dapat. Alhamdulillah. Yang minta sebiji itu dapat tu. Dan bukan kalau kata, Ustaz, saya pernah minta sebiji dapat. Ustaz Amal bisa dapat tak? Sebiji-sebiji apa yang kita minta. Tapi saya dapat. Boleh? Alhamdulillah. Saya nak minta dapat cikgu Nahu orang alim di Mesir tu. Dapat cikgu Nahu sebiji. Besok dapat dah. Tu dia. Ya Allah, saya nak jadi anak murid Syahli Jumaah. Allah Ta'ala bagi dapat ada anak murid Syahli apa? Syahli Jumaah. Boleh? Tu dia. Boleh faham dekat situ? Jadi kita kata apa? Apa dia? Jadi kita kata, itu menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala mendengar kata-kata kita. Boleh? Dan Allah Ta'ala melihat perbuatan kita. Itu jelas lah. Mustahil Allah Ta'ala buta. Boleh? Okay, ada orang tanya soalan menarik. Entrepreneur. Siapa nama ni? Kawan kita ni, entrepreneur ni apa? Kena buat nama betul tu. Baru kenal. Tok Guru kena kenal anak-anak murid tu. Boleh? Dia nak panggil entrepreneur. Boleh? Baik. Ahsan. Dia kata apa? Ada orang tanya, Ustaz, kalau Allah Ta'ala sempurna, kenapa ada orang cacat? Tak ada kaitan. Allah Ta'ala sempurna sedia. Kenapa ada orang cacat? Kesemua itu adalah kehendak Allah Ta'ala dan hikmah dia. Boleh? Kerana apa? Ada apa? Kehendak Allah Ta'ala dan apa? Dan hikmah dia. Rizam. Abang Rizam ke? Ada kehendak Allah dan apa? Dan hikmahnya. Boleh? Bila saya nak tanya, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan kita ni berbagai-bagai jenis, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada hikmah tak? Ada hikmah. Boleh? Hikmah dia adalah apa? Kalau Allah Ta'ala sebut, ini Melayu, ini Cina, ini antara hikmahnya Allah Ta'ala nak kita apa? Berkenal-kenalan antara satu sama lain. Ya, nak berkenal antara satu apa? Satu sama lain. Betul? Baik. Antara hikmah kenapa Allah Ta'ala bagi kepada seseorang itu cacat, bagi kepada orang itu sakit, bagi orang sebagai itu kekurangan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak zahirkan kekuasaan dia. Dia Tuhan. Dia yang sempurna. Yang lain tidak apa? Sempurna. Tu dia. Tu kena ingat tu. Yang dapat kesempurnaan dengan tubuh badan dia yang elok, dia kena bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila dia nampak orang cacat, dia akan tahu erti bersyukur. Dia sepatutnya kena tahu ibrah untuk bersyukur. Boleh? Jangan. Bila dia tengok orang cacat, itulah cacat. Sebab suruh hidup. Tu jangan. Allah Ta'ala murka. Boleh faham? Tapi kita kalau orang tengok orang cacat, Alhamdulillah. Berkuasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia segala yang kehendak. Kita ni tak ada kehendak apa. Tu makhluk. Ni makhluk patutnya. Makhluk. Dia Tuhan, dia kehendak, dia ikut apa dia nak, dia jadi. Apa yang dia tak nak, dia takkan jadikan. Kita sedar diri. Itu bagi anda hikmah yang paling besar. Itu hikmah yang paling apa? Yang paling besar. Boleh? Iaitu apa? Yang nak menzahirkan ketuhanan dia dan nak menzahirkan kehambaan kita. Apa pun yang jadi pada kita daripada segala yang kejadian Allah Ta'ala jadikan kepada kita, kita ambil iktibar. Kita ambil apa? Ambil iktibar. Boleh faham? Tu bagi pandangan ana lah. Yang apa? Yang kecil ni. Boleh? Boleh faham saya tu? Abang Rizam. Okey, habis. Berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan apa dia? Dan kita panggil dunia ni tempat ujian. Dunia ni tempat apa? Tempat ujian. Apa yang kita dapat nikmat dekat dunia ni takkan apa? Takkan penuh. Betul tak?
Takkan penuh. Kita ada fikir kita handsome dah selama-lamanya kan kita handsome? Ha. Kita ada fikir kita lawa lah selama-lamanya kan kita lawa? Kita ada fikir kita dapat dah suami yang janguk handsome selama-lamanya kan handsome? Kita dah fikir rupanya dunia tak ada apa. Tak ada apa. Allah jadikan kita bukan untuk kita nak duduk sini, tak, kita orang kat sana. Kita orang kat apa? Kat sana. Faham tak? Makan ni, saya nak kata lah, hari ni Alhamdulillah. Sedap sungguhlah makan nasi Arab. Makan nasi Arab, Alhamdulillah hari ni sedap sungguh makan nasi Arab. Cuba makan tiap hari. Nasi Arab. Akan kekal ke sedap tu, kau rasa jemu lah. Oh sedap, tiap hari sedap, mohong. Tobat jemu, sak je. Boleh? Oh hari ni apa? Sedaplah air teh ni. Cuba tiap sejam minum air teh. Tobat jemu. Boleh? Jadi, kita bila kita kat dunia ni semua benda tak akan rasa kekurangan. Sebabnya apa? Sebab apa? Sebab yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu satu. Dan yang kedua kita kena faham dunia ni adalah dunia bukan untuk kita bersenang-senang. Bukan untuk kita mendapat kebahagiaan mutlak. Tapi hakikatnya adalah ujian. Bagi apa? Bagi apa? Bagi manusia yang ada dekat muka bumi. Kalau dia dapat nikmat, ujian dia adalah dia kena bersyukur. Kalau dia dapat ujian azab, ujian dia kena besar, dia kena bersabar. Dia menanti kehidupan dia yang kekal abadi, kebahagiaan dia yang hakiki, iaitu di syurga kelak. Betul tak? Saya nak tanya. Betul tak? Betul? Macam itulah orang kata. Orang tanya pula, Ustaz, kalau Allah Ta'ala sempurna sebab apa saya tak ada anak? Macam tu. Macam tu. Kalau tak ada anak. Dia ada fikir, ada anak kau bahagia ke? Kau nikmat ke ada anak? Saya tanya. Ada yang anak orang buat jahat, anak buat jahat pada dia. Betul? Jadi kita kena ingat, kehidupan kita ni adalah di dunia ni tak ada apa melainkan ujian semata-mata. Melainkan adalah apa tempat sementara. Tempat kita di mana nanti? Di mana? Di syurga insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh? Baik. Kemudian kita tengok Tuan Guru radhiyallahu ta'ala anhu nak menyatakan dalil bagi menyabitkan sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia? Maka yang menunjukkan kepada sabitnya sekalian sifat ini adalah daripada 3 sudut. Sudut yang pertama, sifat-sifat ini adalah sifat-sifat kesempurnaan, kamal dan keagungan jalal. Lawannya adalah sifat-sifat kekurangan seperti lemah, ajz dan jahil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sekali bersifat dengan kekurangan, maka wajiblah Allah bersifat dengan lawannya. Lihat firman Allah, wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun. Dan mereka mengadakan bagi Allah apa yang mereka sendiri tidak menyukainya. Seorang hamba membenci sifat kekurangan pada dirinya, Allah Maha Suci daripadanya dan bersifat dengan setinggi-tinggi sifat. Boleh? Baik. Apa maksud kata Guru radhiyallahu ta'ala anhu? Dia kata, sekarang ni kita nak sabitkan Allah Ta'ala ada sifat-sifat kesempurnaan. Macam mana? Itu persoalan ni. Macam mana nak sabitkan bagi Allah Ta'ala itu ada sifat-sifat kesempurnaan? Yang pertama, kata Tok Guru, sabit dengan bahawasanya, kalau kita tidak kata Allah Ta'ala itu ada sifat kesempurnaan, maka ini melazimi Allah itu ada sifat kekurangan. Maksud dia apa? Kalau contoh, kita kata Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan ilmu, maka otomatik kita sabitkan lawannya. Apa sabitkan lawannya? Allah Ta'ala jahil. Boleh kita kata Allah Ta'ala jahil? Alhamdulillah. Kita pun sendiri makhluk ni malu kalau orang panggil kita jahil.
Boleh Ustaz Amar. Kita kata suka ke orang panggil entah jahil? Jahil, memang suka ke? Kan suka tu mohong. Ilih konon tawaduk. Boleh? Mohong. Jadi kita kata apa? Mustahil. Bahwasanya seseorang itu mahu untuk disifatkan bagi dirinya kekurangan. Itu makhluk, apatah lagi Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemegahan dan keagungan. Boleh? Itu dia panggil yang pertama. Sekarang ni boleh faham? Sekali lagi saya ulang. Kalau dalil yang pertama, kenapa Allah Ta'ala mesti bersifat dengan kesempurnaan? Kita kata, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kesempurnaan, melazimi Allah bersifat dengan lawannya. Maksudnya, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan ilmu, maka melazimi Allah bersifat dengan jahil. Maka itu adalah mustahil bagi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh? Baik. Sudut yang kedua, bahawasanya sifat ini disebutkan oleh syarak, maka wajib beriman dengannya. Boleh? Maksud dia apa? Semua sifat-sifat yang kita tahu tadi, iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayah, sama', basar, kalam. Selain kita kata sabit melalui kaedah akal yang kita sebutkan tadi, pada dalil yang pertama, dia juga sabit melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Sabit melalui Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Baik, sudut yang pertama, bahwasanya sifat ini disebutkan oleh syarak-syarak, maka wajib beriman dengannya. Firman Allah pada menyifatkan dirinya dengan hidup al-hayah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih wa kafa bihi bizunubi ibadihi khabira. Dan berserahlah kamu kepada Allah, Tuhan yang hidup. Nampak? Tuhan yang hidup. Allah Ta'ala sifatkan pada dirinya apa? Tuhan yang apa? Yang hidup. Itu sifat yang pertama. Allah Ta'ala maha hidup. Sifat yang kedua, apa dia? Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu. Apa dia firman Allah Ta'ala? Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Tahu semua. Sabitlah sifat yang kedua, iaitu berilmu. Sifat yang ketiga, iaitu sifat apa? Iradat. Ada tak dalil Allah Ta'ala bersifat iradat? Ada. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sungguhnya Tuhanmu maha kuasa melakukan apa yang dikehendakinya. Nampak? Dikehendakinya. Itu yang ketiga daripada sifat. Itu Allah Ta'ala buat ikut suka yang dia kehendaki. Firman yang keempat, firmannya pada menyatakan sifat kudrah, kuasa Allah Ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Nama qadir. Allah Ta'ala kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yang kelima, kalam. Allah Ta'ala bercakap. Firmannya pada menyatakan sifat berkata-kata, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah berkata-kata dengan Nabi Musa. Nampak? Nabi Musa. Baik, sifat sama dan sifat basar, keenam dan ketujuh. Ada ayat Quran dah menyabitkan? Ada. Kata Allah Ta'ala, Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Ta'ala maha mendengar, lagi maha mengetahui. Nampak? Baik. Kemudian sudut yang ketiga, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ini insya-Allah kita akan ambil pada besok hari insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Okay, ada apa-apa soalan setakat ni? Okey ke? Ya. Boleh sampaikan soalan? Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Siapa yang nak beli buku tu boleh klik link di bawah, insya-Allah. Pakat-pakat beli buku. Orang kata, bukan orang kata, ulama kata, sebahagian daripada mujarrabat, kalau nak kaya beli buku. Jangan kedekut beli buku. Amboi,
Andai ustaz nak promo buku, boleh. Wah, baik. Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa tak ada soalan kot, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada besok hari pada waktu yang sama, insya-Allah taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa azza wa jal. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.